Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya, saya ingin ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam yang menyambut Hari Raya pada hari ini. Semoga anda semua dirahmati oleh Tuhan Yang Esa. Semoga anda semua gembira, bahagia. Saya ingin ucapkan selamat bergembira daripada saya dan seisi keluarga serta semua admin The Twin TV. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tak boleh paksa Agong untuk ampunkan Najib Razak, kata Azalina. Proses pengampunan untuk Najib Razak kini tidak lagi melibatkan prosedur undang-undang. Demikian kata Menteri Undang-Undang iaitu Azalina Osman. Sebaliknya, sekarang ini segala-galanya terserah kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu, pada dalam keadaan sekarang ini tiada lagi sesiapa pun sebenarnya, tiada sesiapa pun yang dapat untuk memaksa agar Najib diberikan pengampunan diraja. Katanya sebagai Menteri Undang-Undang itu, dia berkata, saya rasa bab itu iaitu berkenaan dengan pengampunan diraja, apapun ia adalah kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 42 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya lagi, sekarang ini tidak ada prosedur undang-undang. Sekarang adalah segala-galanya terserah kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Jadi katanya, jadi kita tidak boleh paksa. Biar yang di-Pertuan Agong yang buat keputusan kalau mahu mengkaji. Dalam UMNO, kita UMNO katanya sudah tidak terlibat lagi. Katanya kepada pemberita di Putrajaya pada hari ini. Azalina yang juga adalah Ketua Penerangan UMNO berkata demikian sebagai mengulas pandangan Peguam Kanan iaitu Muhammad Hanif Kadri Abdullah yang berpendapat bahawa UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib. Hanif sebelum ini dilaporkan berkata mengikut Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000, petisyen pengampunan Najib itu sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh Najib sendiri, ahli keluarga Najib ataupun oleh peguam yang telah dilantik oleh bekas Perdana Menteri itu dan juga Jabatan Penjara. Bagaimanapun katanya, UMNO boleh memfailkan surat, petisyen atau kenyataan yang disokong, kenyataan sokongan yang ditandatangani oleh ahlinya kepada Agong untuk menyokong permohonan Najib itu. Terdahulu Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dilaporkan berkata Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Parti itu menerima memorandum daripada 191 bahagian untuk memohon kepimpinan tertinggi supaya dapat membela nasib bekas Perdana Menteri, bekas Presiden, mereka yang disifatkan banyak berjasa kepada rakyat dan negara. MKT UMNO juga 11 suara bersetuju untuk memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Agong serta memorandum ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian. Terdahulu Azalina hari ini telah melancarkan laman sesawang Malaysia Sulu Case yang mengandungi maklumat berkaitan sejarah serta perkembangan semasa mengenai tuntutan kumpulan Sulu ke atas wilayah negara ini. Azalina berkata usaha tersebut dijalankan dengan kerjasama bahagian lewal undang-undang, Kementerian Luar Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi memberikan fakta yang sahih sekaligus menangkis tomahan pihak-pihak yang membuat tuntutan berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dapatkan berita terkini sila layari sabudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Selamat Hari Raya. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, dikongsikan berita terbaru yang pasti akan membuat Muhyiddin Yassin lebih pening kepala. Disahkan pembantu adun bersatu, sekali lagi,
Pembantu adun bersatu. Aduh, orang kuat, orang besar bersatu lagi. Pembantu adun bersatu, dan kali ini termasuk istri pula. Pembantu adun bersatu dan istri disiasat kerana kes pecah amanah. Polis mengesahkan telah menahan seorang pembantu kepada seorang adun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu Selangor bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM533,440. Pertama, saya nak komen dulu. Pertama, ini baru pembantu adun. Nasib baik dia tak jadi adun. Kalau dia jadi adun, tak tahulah apa pula gayanya. Nasib baik baru jadi pembantu adun untuk Bersatu Selangor. Kalau dia jadi adun, anda tahulah apa teruknya lagi perangai. Menurut sumber, lelaki berusia 30-an itu ditahan bersama 2 lagi yang lain, termasuklah istrinya pada 10 April yang lalu. Hebatlah. Difahamkan ketiga-tiga mereka sudah pun dibebaskan dengan jaminan polis. Baru 30-an tau. Baru 30-an, masih muda. Maksud kata dia ini baru nak berjinak-jinak dengan politik lah. Baru mau belajar tentang politik. Pun sudah sanggup buat begini. Nasib baiklah. Kalau dia boleh lama lagi tak terhidun, tak apa dia buat lagi. Tahniah diucapkanlah kepada polis yang berjaya menangkap beliau. Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka itu kepada Timbalan Pendakwa Raya tidak lama lagi, kata sumber memetik laporan FMT. Sumber itu turut memaklumkan bahawa adun Bersatu itu bukan suspek dalam kes itu. Nasib baik. Nasib baik. Itulah ramai orang juga cakap ada adun yang baik, tapi orang bawahan dia itu yang memang haprak habis hampes betul. Kata sumber, pada Julai 2022, pembantu itu telah menjemput seorang mangsa, seorang pengarah syarikat untuk membida kontrak 1.7 juta untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak. Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% dan membida projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu. Bagaimanapun menurut sumber, selepas menerima bayaran, mangsa menyedari dia mengalami kekurangan wang sebanyak RM533,440. Mangsa dikatakan mendapati jumlah wang itu dipindahkan oleh NGO itu kepada sebuah syarikat milik isteri suspek. Berikutan itu, mangsa membuat satu laporan polis dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Kesiksaan, iaitu melakukan pecah amanah. Padan muka, tahniah diucapkan kepada polis Diraja Malaysia. Bagi pembantu adun Bersatu ini, padan muka. Lain kali, ingat, nanti kena tangkap juga. Kita jumpa lagi, bye-bye.